Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu tahun 5 unit 12. Okey, baiklah. Murid-murid boleh rujuk pada buku teks muka surat 88. Okey, objektif hari ini cikgu nak ajar awak, objektif hari ini yang perlu awak capai, murid dapat membaca dan memahami maklumat tersurat dan tersirat untuk memberikan respon. Awak pernah dengar tak maklumat tersurat dan tersirat? Okey, maklumat tersurat dan tersirat ni selalu awak dengar kan? Cumanya apa tu? Apa tu? Okey, kita tengok dulu. Apa tu tersurat? Apa tu tersirat? Okey, sekarang kita tengok. Okey, pernah tengok sampul surat? Sampul surat, kita nampak lah kan sampul surat. Tetapi isi kat dalam dia, kita tahu tak apa? Itulah kita panggil tersirat. Maksudnya, kita tersurat ni, kita nampak sesuatu. Tetapi, tersirat dia, kita tak tahu. Sebab dia tak tahu. Contohnya, okey, kita tengok contoh. Contohnya, awak tengok, awak selalu, kalau di sekolah awak selalu tengok murid kadang-kadang sedang berlari luar kelas. Cepat-cepat lari luar kelas. Murid tu nak pergi mana? Murid tu nak pergi mana? Lepas tu dah fikiran awak, nak pergi tandas ni. Nak pergi tandas ni. Tu maksudnya tersurat. Awak nampak dia nak pergi ke awak nampak dia berlari di luar kelas. Tersirat dia, kita tak tahu sebab dia kenapa. Inilah kita nak belajar hari ni. Okey, contoh cikgu bagi. Okey, kita boleh guna teknik suka ya untuk tersirat ni, maksudnya sebab. Ni sebab. Kita guna teknik suka. Teknik suka. Okey, contohnya seorang murid berlari dengan laju di luar kelas supaya tidak ditinggalkan oleh rakan-rakannya. Ni tersirat dia. Tersirat kita guna teknik suka. Sebab lah, sebab. Suka ni awak ingat. S supaya, U untuk, K kerana, A agar. Faham? Okey. Okey, U pula. Seorang murid berlari dengan laju di luar kelas untuk bertemu guru kelas di bilik guru. Okey, seterusnya seorang murid berlari dengan laju di luar kelas kerana dia ingin ke tandas. Tu tersirat dia tu sebab. Tersurat awak nampak dia berlari. Tersirat sebab dia awak tak nampak. Rupanya dia nak pergi ke tandas. Rupanya dia nak berjumpa guru kelas dekat bilik guru. Okey, seterusnya seorang murid berlari dengan laju di luar kelas agar tidak ketinggalan van sekolah. Faham dah? Okey, tersirat ni awak ingat dah kepala. Sebab. Tersirat ni ialah sebab. Sebab. Okey, faham? Okey, apa-apa yang berlaku, contohnya, cikgu bagi satu contoh situasi. Contohnya, di Boulevard, di Pasaraya Boulevard telah mengadakan pameran. Dinosaur. Contoh, cikgu beri contoh. Telah mengadakan pameran dinosaur. Okey, tu yang awak nampak sebab awak lalu tengok ada pameran dinosaur. Tu yang awak nampak. Okey, yang awak tak nampak? Yang awak tak nampak apa? Kenapa mereka buat tu? Kenapa mereka buat tu? Inilah tersirat dia. Okey, cikgu buat ayat dia. Di Pasaraya Boulevard telah diadakan pameran dinosaur kerana permintaan orang ramai untuk melihat dinosaur. Ataupun cikgu guna A, agar. Di Pasaraya Boulevard telah diadakan pameran dinosaur agar
masyarakat di Miri terdedah dengan maklumat tentang dinosaur. Tu sebab dia. Faham tak? Suka. Ingat, mesti guna supaya, untuk, kerana, agar. Tersirat ni ialah sebab. Okey. Seterusnya. Murid-murid boleh buka buku teks, rujuk muka surat 88. Hari ni kita nak bincangkan muka surat 88 tentang raikan budaya kita. Farisha dan ayahnya sedang meneliti poster acara yang akan berlangsung di tempat mereka. Mereka tengok poster, kenal poster? Poster ni satu gambar yang besar dan semua maklumat ada dalam tu. Kalau sesuatu acara akan dilangsungkan, dia buat poster. Mereka bertukar-tukar fikiran tentang poster itu. Jadi kita tengok apa maklumat tentang poster tu. Karnival Kesenian dan Kebudayaan 2021 masuk secara percuma. Seterusnya, tema kesenian mengilhamkan perpaduan. Tarikh 5 Mac, hari Sabtu. Ingat hari Sabtu. Sesi petang pukul 3 hingga 6 petang. Sesi malam 8 hingga 11 malam. Lokasi? Dewan Perpaduan Melaka. Bukan Dewan Sekolah. Dewan Perpaduan Melaka. Dewan Perpaduan ni biasanya dewan masyarakat lah. Dewan yang besar. Dewan yang boleh memuatkan ramai orang. Anjuran dia Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Objektif karnival melahirkan masyarakat yang muhibah, harmoni dan saling memahami melalui aktiviti kesenian dan kebudayaan. Melestarikan seni dan budaya bangsa Malaysia agar sama-sama dihayati dan diraikan dengan semangat muhibah. Tu objektif dia. Kita tengok acara. Acara dia tarian zapin, tarian kipas, tarian Bharatanatyam, tarian Sumazau, ngajat, tarian sewang dan kuaya perpaduan. Pameran pelbagai agensi kerajaan dan kempen menderma darah. Tahu kempen menderma darah? Maksudnya semua orang boleh datang menderma darah. Jika sebelum ni awak takut-takut nak derma darah, ataupun tak sempat, tak ada waktu yang sesuai nak derma darah, hari tu boleh pergi nak derma darah. Kita tengok pula acara khas. Acara khas ni biasanya acara kadang-kadang cabutan bertuah. Kadang-kadang cabutan bertuah orang buat. Lepas tu kita tengok pemilihan penonton muhibah. Syarat penonton mesti hadir dalam kumpulan pelbagai kaum dan berpakaian tradisional. Acara khas ni dia akan pilih, maksudnya dia akan pilih kumpulan yang datang, yang orang ramai yang datang secara berkumpulan, tetapi satu kumpulan dia tu mestilah hadir dalam pelbagai kaum. Contohnya murid cikgu, awak datang dengan kawan awak. Awak datang dengan kawan awak, ada India, ada Melayu, ada Cina, Iban, Kedayan, Melanau. Jadi masing-masing pakai pakaian tradisional masing-masing. Contohnya kalau India pakai baju Punjabi. Kalau Cina pakai cheongsam. Kalau Melayu pakai baju Melayu, baju kurung. Kalau Kedayan pakai baju etnik Kedayan, Iban pun sama. Masing-masing pakai baju tradisional. Jadi bayangkan, contoh awak 5 orang, masing-masing berlainan agama. Jadi bila awak datang satu kumpulan, jadi akan ada nanti pengadil. Pengadil ni dia akan berjalan antara ramai-ramai. Jadi dia akan intai kumpulan mana yang memenuhi syarat tersebut. Contoh kumpulan yang mempunyai pelbagai kaum. Contohnya awak datang ramai-ramai satu kumpulan, tapi semua satu kaum je. Awak ajak geng-geng Melayu awak je.
Tak boleh. Tu tak dikira. Tak akan menang. Tak akan dapat hadiah lah. Okey, faham? Okey. Okey, sekarang seterusnya kita tengok maklumat tersurat dan tersirat. Okey, ni yang kita belajar tadi. Ingat, tersurat apa yang kita nampak, tersirat yang tidak nampak. Okey. Tajuk program Karnival Kesenian dan Kebudayaan 2021. Okey. Tajuk program ni diberi Karnival Kesenian dan Kebudayaan. Kenapa? Tersirat ni. Sebab, ingat tersirat ni mesti sebab. Suka, ingat mesti guna suka tadi. Supaya kerana agar. Okey, kerana apa? Kerana pengunjung dipersembahkan dengan aneka persembahan seni dan budaya pelbagai kaum di Malaysia. Okey. Contohnya, dia letak tajuk tu program Karnival Tarian Cina. Jadi, betul tak? Mempersembahkan seni budaya pelbagai kaum? Tak betul. Sebabnya, dia letakkan kesenian dan kebudayaan. Jadi, tersirat dia nak bagi semua orang mengenali persembahan seni dan budaya pelbagai kaum. Okey. Sekarang kita tengok pula. Hari, masa dan tempat program. Ingat tadi hari, masa dan tempat program? Ingat? Bila dia buat tadi? Bila? Kita tengok balik. Bila? Ni. Ni dia buat hari Sabtu. Ada sesi petang, ada sesi malam. Lokasi pula day 1. Okey, kenapa? Cuba sekarang kita nak tersirat dia. Okey, sekarang kita nak tersirat. Hari, masa dan tempat program sesuai. Kerana sebab apa? Sebab apa dia kata sesuai? Sebab apa? Cuba tengok balik hari Sabtu. Hari Sabtu ni, okey, bayangkan kenapa dia tak buat hari Isnin hingga Jumaat? Sebab hari Isnin hingga Jumaat ni ialah hari orang bekerja. Nanti ada tak orang akan datang? Tak, orang pergi bekerja. Hari Sabtu ni adalah hari hujung minggu. Jadi, insyaAllah orang akan datang sebab cuti hujung minggu. Jadi, hari, masa dan tempat dia sesuai. Kerana apa? Kerana hari tersebut ialah cuti hujung minggu. Masa juga, tu jawapan dia. Dan masa juga ada 2 sesi. Sama ada petang atau malam. Okey. Okey, tempat. Tempat juga sesuai kerana tempat yang luas. Semua ramai yang dapat masuk. Okey, kita tengok pula acara-acara. Okey, acara-acara menarik dan menampilkan. Kenapa kita kata menarik? Kenapa dia cakap menarik? Dia menampilkan apa? Dia menampilkan apa? Okey, memanglah dia menampilkan tarian-tarian apa semua tu. Yang tersirat dia menampilkan apa? Menampilkan persembahan kebudayaan pelbagai kaum. Dia menampilkan persembahan pelbagai kaum, mempersembahkan persembahan dari pelbagai kaum. Sebab itulah dia menarik. Okey. Yang keempat tersurat dia, pameran pelbagai agensi kerajaan dan kempen mendema darah. Okey, awak pergi dekat pameran tu banyak. Awak pergi dekat pameran tu ada pameran pelbagai agensi kerajaan dan kempen mendema darah. Okey, awak rasa tersirat dia kenapa? Kenapa pameran tu dibuat? Kenapa
pameran pelbagai agensi ni awak tahu tak apa? Okey, contohnya pameran dari pihak polis, pameran dari pihak bomba, pameran dari pihak Kementerian Kesihatan. Kalau polis, dia akan tunjuklah bahan-bahan terlarang, pistol ke, parang ke, dia akan tunjuk gari. Jadi, contohnya, kita masyarakat tak pernah tengok gari kan? Contoh, bila kita pergi, wah macam ni rupanya gari. Wah macam ni rupanya rotan untuk sebat penjenayah. Ya, memang ada. Memang ada. Dia akan tunjuk. Cikgu pernah pergi pameran tu. Kalau awak pernah lah. Cikgu pernah pergi dekat mana tu? Dibuat dekat Padang Bola Awam. Dekat pasar Tamu Kedayan tu. Pernah cikgu pergi sekali kat situ. Dia buat pameran situ dari pihak polis. Dia tunjuk. Dia siap tunjuk boneka orang macam mana lagi. Dia sebat penjenayah tersebut. Okey. Jadi, apa tersirat dia? Kenapa dia buat pameran tu untuk kita? Apa kelebihan dia? Apa tersirat dia? Apa tersirat dia? Guna teknik suka agar kita mendapat maklumat, menambah pengetahuan. Di samping apa? Kita dapat berbakti kepada negara. Kenapa berbakti kepada negara? Sebab kerana kita menderma darah. Hari itu kan ada kempen menderma darah. Jadi bila kita menderma darah sebenarnya, automatik kita berbakti kepada negara. Mungkin ada pesakit-pesakit yang di hospital tu yang perlukan darah dari jenis kita. Awak jangan ingat, darah manusia ni ada pelbagai jenis. Ada darah dari jenis A, B. Kalau cikgu, darah O. Jadi cuba awak tahu tak darah awak jenis apa? Kadang-kadang kemungkinan kita tak tahu pun darah kita jenis apa kan. Tapi tak apa, kita derma je darah kita sebab kita tak tahu. Kemungkinan ramai pesakit yang perlukan darah. Contohnya orang aksiden kemalangan, banyak membazir darah atas jalan sebab kemalangan dah cedera. Jadi dia perlukan darah nak masukkan semula dalam badan. Kemungkinan darah dia sama dengan darah kita jenis, contoh cikgu O, dia pun O. Bila cikgu menderma darah ni akan dibawa ke tabung darah disimpan dekat hospital. Jadi bila ada pesakit yang memerlukan darah tu, dia akan ambil darah cikgu, dia akan masukkan dalam pesakit tersebut. Tengok dah berbakti dah pada negara kan? Macam tu lah. Kita tak tahu, contoh suatu hari nanti tiba giliran kita, andai kata kita yang aksiden. Tak ada orang yang nak menderma darah. Sebab kita tak pernah menderma. Macam tu, kita fikir macam ni. Andai kata kita menderma, mana satu kita dapat membantu orang lain. Mana tahu suatu hari nanti orang lain pula membantu kita menderma kita. Ataupun saudara mara kita, ada ibu bapa kita ke, saudara mara kita yang terlibat kemalangan perlukan darah ke. Kita tak tahu. Jadi, tak salah untuk kita menderma darah. Okey, seterusnya tersurat paling akhir. Apa tersurat paling akhir? Acara khas. Ni acara khas. Okey, maklumat paling tersurat akhir adalah acara khas. Jadi tersirat dia apa? Kenapa dia buat acara khas? Kenapa dia buat syarat-syarat dia mesti datang berkumpulan? Mesti datang berkumpulan dengan pelbagai kaum. Kenapa? Cepat fikir, kenapa? Kenapa tersirat dia? Kenapa? Apa tersirat dia? Kenapa dia buat macam tu? Mesti datang secara berkumpulan dan pelbagai kaum. Pakai pula pakaian tradisional masing-masing. Kenapa tak datang je ramai-ramai satu kumpulan, sama je semua? Kalau Cina, Cina je. Kalau Melayu, Melayu je. Kalau India, India je. Kedasan, Dayan. Sebabnya nak memupuk, agar dapat memupuk nilai perpaduan di kalangan masyarakat.
dekat. Selain tu kita dapat menghargai apa? Adat resam kaum lain. Menghormati kaum lain. Sekurang-kurangnya kita tengok, oh macam ni pakaian tradisional kaum Kedayan. Oh macam ni. Lepas ni kita tak boleh nak memperlekehkan lah. Macam tu, macam mana. Okey, faham? Ingat tersirat. Okey, seterusnya. Okey, tengok pula. Okey, tu contoh-contoh gambar hari karnival, persembahan. Tarian zapin, tari pelbagai tu, satu kumpulan semua tu. Okey. Okey, cuba awak tengok. Tu adalah perbualan antara ayah Farisha dengan Farisha. Okey, ayah Farisha tanya, apakah jangkaan kamu tentang respon pengunjung karnival kelak, Farisha? Pada jangkaan saya, sambutan pengunjung. Okey, cikgu nak tanya awak. Dekat karnival tu ada pameran. Ada pameran, macam-macam pameran. Lepas tu ada persembahan lagi. Lepas tu persembahan pula, pelbagai persembahan. Lepas tu ada acara khas pula. Ada acara khas lagi. Jadi kamu rasa sambutan pengunjung nanti macam mana? Okey, pada pendapat awak macam mana sambutan pengunjung nanti? Dahlah banyak program. Hari hujung, dahlah dia buat hujung minggu pula. Jadi awak rasa sambutan pengunjung nanti macam mana? Adakah suram? Tak ada orang, 2-3 orang je? Ataupun apa jangkaan awak? Pada jangkaan saya, sambutan pengunjung menggalakkan dan meriah kerana ramai pengunjung dapat datang. Tambahan pula banyak acara yang diadakan. Menariklah. Banyak acara diadakan. Okey, lepas tu ayah Farisha tanya pula, pada pendapat kamu apakah faedah yang kita peroleh daripada karnival itu? Okey, apa faedah? Okey. Kan dia dah buat macam pelbagai kaum. Dia dah buat persembahan. Dia dah buat pameran. Apa faedah kita boleh? Okey. Bila awak pergi sana ramai orang kan? Jadi automatik faedah dia kita dapat berkenalan. Kita perolehi dapat berkenalan dengan kenalan yang baru. Okey, lepas tu acara-acara yang dia buat tu semuanya tentang kaum. Kan? Jadi faedah dia kita dapat apa? Menyaksikan pertunjukan kebudayaan pelbagai kaum. Okey, selain tu ada pameran. Pameran tu apa faedah dia? Dapat meningkatkan ilmu pengetahuan serta menambah banyak maklumat. Okey, ni tugasan awak ya. Tugasan awak buat jadual maklumat tersurat dan tersirat. Dan kemudian salin dialog perbualan antara ayah dan Farisha ni dan isi jawapan. Okey, jika tak faham boleh tanya. Selamat belajar.